Jadi kita sentiasa sampai sekarang. Saya tak takut betul, insya-Allah. Kalau kata negara ni memerlukan kita, kita sentiasa bersedia. Anytime, cakap aja kita akan terus. Kita tak ada tunggu-tunggu. Nama saya Datuk Haji Alias bin Abdul Rahman, adalah Timbalan Presiden Skor 69 PDRM. Saya sebenarnya bertugas di dalam pasukan polis ni bermula daripada tahun 1969 pada 1/9/1969. Saya bertugas dalam pasukan berhutan, dan tahun 75 saya keluar daripada pasukan hutan. Saya diserapkan ke tugas am tahun 75, tugas am selama 2 tahun, dan seterusnya saya diserapkan ke cawangan CID lebih kurang dalam 14 tahun. Selepas daripada CID, saya dikeluarkan kembali ke tugas am untuk menjawat jawatan sebagai Timbalan Kotiplah Balai di APD Ampang Jaya. Dan seterusnya, tugas akhir saya adalah sebagai Ketua Polis Balai Trafik di Ampang Jaya. Saya Ambari Ismail, dilahirkan pada 1950, dan saya mula berkhidmat dalam PDRM pada 1/8/1969. Saya menjalankan latihan kepolisian pada 69 tu di Pusat Latihan Polis, dan seterusnya menjalankan latihan di Ulu Kinta, latihan pasukan polis hutan di Ulu Kinta. Setelah selamat latihan di Ulu Kinta, saya ditugaskan di pasukan polis hutan Batalion 3 Ipoh. Dan banyaklah tempat-tempat yang saya lalui selepas Batalion Ipoh. Saya berkhidmat di Kuala Lumpur. Selepas di Kuala Lumpur, dan selepas Kuala Lumpur saya pernah juga berkhidmat di Kemboja, di bawah Bahasa Bersatu pada tahun 92 dengan 94. Dan saya 94 saya balik ke Malaysia balik, berkhidmat dengan PDRM balik, dan seterusnya saya berkhidmat di sebagai tenaga pengajar di Pusat Latihan Polis Jalan Gani, Kuala Lumpur. Tahun 1996 saya bersara. Saya ada dua kejadian yang saya tak boleh lupakan. Pertama, satu kejadian, dua orang kita percaya dia subversif lah, komunis, kita tak perlu sebut bangsa, melepaskan bom tangan di masa di Pekeliling, di Brigade Tengah. Masa itu saya ada dekat kawasan itu lebih kurang 100 meter lah. Jadi kita terasa angin tu sampai ke kita. Dan masa itu kita semua dah kelam kabut lah. Apa yang perkara yang terjadi? Masing-masing tertanya antara satu dengan lain. Pasal di situ dekat dengan kantin ada ketong gas yang meletup. Jadi semua perasaan kita bercampur baur lah. Jadi korang kita jaga, kita kena serang. Baru kita tahu yang kita kena serang. Dan lepas tu kita dapat tengok lah ada orang sakit, mengadoi, sakit, terjerit sana, terjerit sini, bantu sana, bantu sini. Last kita baru dapat tahu orang kita meninggal 2 dan 60 cedera. Kalau nak kira bunyi letupan tu, kalau kira macam kita kan pernah jet lalu, satu letupan dia lepaskan guguran tu, 2 tu ledakan tu cukup kuat. Itu salah satu peristiwa saya lah yang saya alami lah semasa di Brigade Tengah. Peristiwa saya yang kedua semasa saya bertugas di Thailand lah. Semasa saya tugas di Thailand, sepatutnya saya sebenarnya majlis nak perkahwinan saya ni tak lama aja. Tetapi saya diharapkan juga bertugas di dalam Thailand. Jadi kebetulan semasa di dalam Thailand tu saya dapat berita mengatakan rumah saya terbakar habis di Kuala Lumpur, di kampung Datuk Keramat, Lorong K8. Rumah saya habis. Segala persiapan untuk majlis perkahwinan saya habis, duit habis, semua habis. Tak ada apa yang tinggal. Jadi saya masih di dalam hutan. Daripada dalam hutan dalam Thailand tu, di Banale tu, nak keluar pun kan bukan tiba-tiba kita boleh keluar. Kita tak boleh keluar serta-merta, oh keluar, tak boleh. Kita kena tunggu, ada kita punya escort.
Kita kena tunggu kita punya tank, kita punya ni untuk escort bawa kita keluar. Bila kita keluar pun bukan keluar terus boleh balik. Kita keluar pergi ke TAC. TAC tu maksudnya satu batalion punya HQ lah. Sementara di Betong dekat camp Thai Police Border Patrol. Sana kita duduk pula lagi 2 malam. Dah kemudian tu baru daripada sana pula nak kena escort juga. Pasal masa tu keadaan keadaan ancaman komunis ni agak begitu nak cakap apa, begitu kuat lah. Jadi baru kita boleh sampai boleh ke kita camp asal kita batalion 3. Inilah salah satu 2 pengalaman saya. Memang sampai bila pun saya tak boleh lupakan. Salah satu peristiwa yang tak pernah saya dapat lupakan, salah satu peristiwa kejadian ambush oleh ambush oleh penganas komunis pada ketika itu, pada tahun 1996 bulan 12. Saya ingat lagi lah tarikh dia, 23 hari bulan 12 1996. Masa tu pasukan saya dengan pasukan daripada Sunoprak, pasukan polis hutan Sunoprak, perjalanan pulang daripada gerakan di hutan daripada Gerik ke Keruh. Dalam Keruh sekarang ni dipanggil Penggalan Hulu lah. Daripada Gerik Perak ke Penggalan Hulu, dalam pertengahan tu konvoi yang saya naik ini diserang hendak oleh penganas komunis. Lebih kurang di Kelang Intan diserang hendak oleh penganas komunis, dan konvoi itu saya rasa ada lebih kurang 100 lebih anggota lah, menaiki kereta perisai, menaiki lerobo dan menaiki lori. Dalam konvoi tersebut kereta perisai ada di depan. Saya kenderaan yang kedua menaiki lerobo dan semua peralatan semboyan dalam itulah peralatan komunikasi, dan di belakang saya banyaklah lori-lori yang bawa anggota untuk balik ke Penggalan Hulu. Sampai di Batu, setelah saya Batu 128 di antara Gerik dengan Keruh ni, dalam keadaan jalan seleko-seleko, ambush berlaku di pukul 6 petang. Komunis lah ambush konvoi yang kami dalam perjalanan pulang ni. Tapi ambush tu dia attack satu lerobo tu je. Lerobo yang saya naiki saja. Lebih kurang dapat maklumat lah, lebih kurang 40 orang komunis tembak satu lerobo tu. Bila masa dalam perjalanan tu, saya dengan kawan saya di belakang lerobo tu dengar apalah, dengar kita punya perjalanan komunikasi melalui kita punya set, dengar kita punya keselamatan perjalanan tu, ada apa kita dengar je radio tu. Tapi masa tu saya pakai bom mic ni, pakai tutup telinga. Kawan saya tak pakai tu, dia dengar melalui kita punya set je. Tiba-tiba saya nampak kawan saya melompat keluar. Pemandu pun berhenti, lompat keluar. Yang duduk depan pun daripada robo melompat keluar. Saya tak perasan lagi ni, pasal saya pakai bom mic tu. Bila saya buka je, saya dengar tembakan ni macam hujan datang daripada sebelah kanan, daripada bukit. Daripada bukit datang. Betul saya dengar kawan saya kata, "Bari, lompat bari, kita kena ambush." Masa tu saya lompat. Masa kawan saya panggil saya lompat. Masa saya lompat tu yang peluru hinggap kat saya, lebih kurang 7 biji peluru masa tu hinggap kat badan saya. Saya rasa macam orang kena jentik lah. Tum, badan saya kena jentik. 70 biji peluru. Ada yang tembus, ada yang melekat, masih ada 4 biji masih ada dalam badan saya. Yang tembus ada 2 biji dan sebutir lagi dikeluarkan daripada tapak kaki saya, dicabut. Saya pun dibawa ke hospital Baling masa tu. 4 kami bawa ke hospital Baling, dan daripada hospital Baling malam tu juga kami dibawa ke hospital Al-Usta untuk rawatan lanjut. Dan saya sampai di hospital Al-Usta selepas saya apabila dibawa dalam bilik bedah, saya tak sadar lagi dah. Besok pagi baru saya tahu yang badan saya dah berbalut-balut. Itu saja yang saya tahu selepas tu. Ini salah satu peluru dia. Salah satu peluru yang ada kat badan. Dia ada 4 semua. Ni sini 1. Belakang ni ada 1.
Dekat Betih ada 2 lagi. Saya ni yang sebenarnya kalau nak ceritakan panjang. Bapa saya dulu bekas seorang pejuang askar Melayu yang pertama. Nombor dia 461. Pernah bertempur di Singapura zaman Jepun. Jadi bapa saya ni seorang tentera askar Melayu masa tu zaman waktu-waktu Lieutenant Dan lah. Ya. Jadi mak saya pula sebagai seorang polis tambahan wanita. Masa tu panggil AC, Auxiliary Constabulary lah. Dia orang panggil masa tu, tapi wanita. Jadi saya ingat darah-darah ni semua dah ada pada diri saya lah. Jadi jiwa raga kita memang lah tak ada, kita masuk kita tak ada rasa kita menyesal, kita tak ada rasa takut, kita ada pasal saya masa kecil-kecil saya pernah merasai 2 kali kena serang tempat mak saya bertugas. Sekali di Ladang Gadis, sekali lagi di Tanah Merah Estate. Kita masuk dalam kubu, terpaksa masuk dalam kubu, dalam gelap-gelap. Masuk, semua masuk dalam. Jadi perkara-perkara macam ni, tembakan masa kita kecil lagi kita dah dengar. Jadi agaknya lah dengan adanya ni darah-darah ni arwah bapa, arwah mak ada pada kita. Jadi kita sentiasa sampai sekarang. Saya tak takut betul, insya-Allah. Kalau kata negara ni memerlukan kita bersedia. Anytime bercakap aja kita akan terus. Kita tak ada tunggu-tunggu. Selepas kejadian tu, saya masih menjalankan kerja seperti biasa. Dan saya pada tahun 92 saya pergi tahu tadi saya pergi ke menjalankan tugas-tugas bersama Pasukan Bersatu di Kemboja. Tempat tu lagi bahaya. Pasal saya diletakkan dalam kawasan tak jauh dengan Kemerus punya kawasan pemberontak lah di Kemboja tu. Itu pasal saya yakin dengan diri saya. Tu yang saya kata slogan saya pakai tadi tu. Saya takkan mati selagi Allah tak matikan saya. Itu saya beranilah buat saya akan teruskan perjuangan walaupun sekarang ni pun bagi kata Datuk Lia tadi, walaupun sekarang ni pun kami dah bersara, sekiranya dipanggil kali untuk mempertahankan negara, kami akan setuju teruskan khidmat demi untuk negara dan bangsa. Anak-anak muda sekarang jangan leka lah. Ya, saya sarankan sekurang-kurang ingatlah apa yang kita dah perjuangkan. Keselesaan korang tu adalah hasil-hasil sedikit sumbangan kita terhadap negara. Itu yang korang boleh dapat merasa kesenangan pada hari ini. Jaga, kita tak minta lain, kita tak minta lebih. Jaga negara, jaga bangsa, jaga agama. Itu saranan saya. Itulah generasi sekarang ni itulah saya harapkan hargailah. Dan pengorbanan kami yang generasi yang terdahulu. Pasal generasi Tunku Abdul Rahman adalah generasi menuntut kemerdekaan. Generasi kami adalah mempertahankan kemerdekaan dari segi keselamatan. Generasi muda sekarang, generasi Y, mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kita untuk anak cucu kita hidup untuk aman di negara kita sendiri.